Kalau tuan-tuan perhatikan, sebahagian daripada pemimpin-pemimpin yang ada dalam negara kita sekarang ini, mereka suka menggunakan ungkapan lebih baik kita mempunyai pemimpin yang kafir tetapi adil daripada kita mempunyai pemimpin yang Islam tetapi zalim. Ungkapan-ungkapan ini keluar daripada beberapa pemimpin yang tuan-tuan sedia maklum, dan isu ini timbul khususnya apabila sebahagian daripada rakyat mempertikaikan pelantikan ketua hakim negara, pelantikan peguam negara dan beberapa jawatan strategik yang ada dalam negara kita pada hari ini. Sidang hadirin mukminin, apabila kita bercakap tentang istilah ini, kita ingin mengetahui perkataan ayyuhmal afdal, antara dua ni mana lebih afdal, mana lebih baik, mana yang lebih utama, antara al-hakim, al-kafir, al-adil, ataupun al-imam, hakim kafir tetapi adil, ataupun al-hakim al-muslim ataupun al-mu'min tapi al-zalim tapi dia zalim. Maka ini dibahaskan oleh para sarjana Islam sebab ungkapan-ungkapan ini sering dimainkan oleh pemimpin-pemimpin yang beragama Islam sendiri untuk menunjukkan bahawa lebih baik kita ada pemimpin yang bukan Islam tapi adil. Sidang hadirin mukminin, kalau kita rajin untuk mencari, kita perlu tahu yang pertamanya perkataan ini milik siapa? Who's the owner? Pemilik kepada perkataan ini. Yang kedua, kita mesti mengetahui konteks, suasana sewaktu ungkapan ini diucapkan. Maka kerana itu para sarjana Islam mengatakan bahawa perkataan ini adalah dimiliki oleh seorang yang bernama As-Sayyid Ibn Tawus. Siapa dia As-Sayyid Ibn Tawus? As-Sayyid Ibn Tawus adalah seorang Syiah. Dialah yang bekerjasama dengan Ibnu Al-Qami untuk menjatuhkan pemerintahan Khalifah Al-Musta'sim ketika Baghdad pada masa itu di bawah kerajaan Bani Abbasiyah. Dan Ibnu Al-Qami lah dengan kerjasama yang diberikan oleh As-Sayyid Ibn Tawus telah memberikan kerjasama kepada Hulagu Khan, yang kemudiannya Hulagu Khan datang ke Baghdad pada tahun 1258 Masihi pada masa itu, dan sejarah menceritakan bagaimana orang-orang Islam di Baghdad disembelih, dibunuh, dan kita semua mengetahui sejarah yang berlaku di Baghdad. Maka ketika Hulagu Khan dengan tentera-tenteranya selesai menyembelih umat Islam di Baghdad, maka dihimpunkan ulama-ulama Islam yang masih tinggal, dan antaranya yang ada pada ketika itu bersama-sama dengan Ibnu Al-Qami adalah As-Sayyid Ibn Tawus. As-Sayyid Ibn Tawus, tuan-tuan, telah diminta untuk menyampaikan ucapan di hadapan Hulagu Khan, dan inilah antara ucapan terkenal, dan kita boleh melihat ucapan ini dimaktubkan dan diulas oleh beberapa ulama. Dan kalau tuan-tuan rajin membuka YouTube, tuan-tuan tulis perkataan ayyuhumal afdal, yang mana satukah antara dua ni yang lebih afdal? Adakah al-hakim, hakim ataupun pemerintah ataupun penguasa yang disebut sebagai al-kafir, yang kafir tetapi al-adil? Masukkan dalam YouTube, kita akan keluar daripada YouTube ucapan-ucapan pemimpin Syiah yang mengulang-ulang ungkapan ini. Dan inilah yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin Syiah kerana mereka mengikut kata-kata As-Sayyid Ibn Tawus. Adakah kita mahu negara kita ini berlaku semula apa yang pernah berlaku di Baghdad? Ungkapan As-Sayyid Ibn Tawus adalah untuk menggembirakan hati Hulagu Khan yang telah menyembelih orang-orang Islam di Baghdad. Adakah kita rela pemimpin yang ada dalam negara kita ini mengikut jejak langkah yang dilakukan oleh As-Sayyid Ibn Tawus yang telah mengkhianati Islam? Dan kerana itulah ulama-ulama Islam apabila berbicara tentang kejatuhan kerajaan Islam Bani Abbasiyah di Baghdad mengatakan bahawa sama ada dua sahaja kemungkinan. Kedua-dua mereka, iaitu Ibnu Al-Qami dan juga As-Sayyid Ibn Tawus, dua sahaja kemungkinannya. Sama ada dia Syiah ataupun dia munafik ataupun dia adalah kedua-duanya sekali. Saudara-saudari muslimi muslimat sekalian, ungkapan ini jugalah yang ditulis dalam kitab-kitab Syiah.
Ditulis dalam kitab-kitab Syiah, dan kita hairan macam mana pemimpin yang beragama Islam dalam negara kita sekarang ini, yang menang dalam pilihan raya baru-baru ini, boleh mengulangi ungkapan-ungkapan yang ada dalam kitab-kitab Syiah. Saudara-saudari muslimin muslimat sekalian, sebab itu kita kena tahu siapa pemilik kepada ungkapan ini, apa motif dia, dan apa suasana yang berlaku pada ketika itu. Dan jikalau kita biarkan keadaan ini berterusan dalam negara kita, maka dia bukan sahaja menggugat raja-raja Melayu, bukan sahaja menggugat sultan dan juga yang di Pertuan Agong yang ada dalam negara kita, tetapi dia akan juga menggugat peranan-peranan yang perlu dimainkan oleh raja-raja Melayu dalam negara. Kata, lebih baik pemimpin yang kafir tapi dia adil daripada pemimpin Islam tapi dia zalim. Dengan alasan tu kita lantik ketua hakim negara, peguam negara dan pemimpin-pemimpin yang lain terdiri daripada orang-orang bukan Islam. Bermakna kita mengiyakan bahawa sekarang kita sudah ketandusan pemimpin Islam yang adil. Mana orang Islam dah tak ada dah yang adil. Cuma yang adil sekarang ni hanya orang bukan Islam sahaja. Adakah itu realiti? Adakah itu fakta? Apa justifikasi kita? Apakah support yang kita ada untuk mengatakan bahawa sekarang ni semua orang Islam ni jahat belaka? Ini bahaya tuan-tuan sekalian.